Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Kedah menentang KL City. Yang mana perlawanan ni Kedah menang 3-2 hasil comeback. Jaringan dijaringkan oleh Cici Kepre 2 dan juga Fayyad Zulkifli 1. Manakala gol KL dijaringkan oleh Paulo Josu dan juga Giancarlo. Tahniah buat Kedah sebab berjaya comeback di hadapan penyokong mereka sendiri di Stadium Darul Aman. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang saya suka ataupun kelebihan pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah mengenai perubahan Cici Kepre yang bermain di bahagian serangan. Kita tahu sebelum ni Kepre pun main striker, tetapi dia lebih kepada backup ataupun second striker. Manakala untuk Kepa Sherman, dia adalah striker yang sebetul-betulnya ataupun target man kepada pasukan Kedah. Tetapi pada perlawanan semalam disebabkan Kepa Sherman kena 3 kad kuning, jadi dia tak boleh main. Kepre bermain di posisi Kepa Sherman tersebut dengan sangat-sangat baik sebagai seorang striker dan juga sebagai target man kepada pasukan Kedah. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Kepre punya work rate memang sangat tinggi dan harus diberi pujian. Yang mana bila dia dapat bola, dia bersungguh-sungguh melakukan serangan ke arah pasukan KL City kan. Banyak gerakan-gerakan menarik yang dilakukan oleh Kepre, terutamanya pada awal 5 minit pertama pun dia banyak dah mengucar-ngacirkan pertahanan KL City. Bahkan di second half bila masuk minit ke-70 baru kita nampak gerakan-gerakan menarik lagi yang dilakukan oleh Kepre melalui dribbling ataupun gelecekan-gelecekan yang dilakukan. Dan benda tu berjaya membuahkan hasil apabila gelecekan yang sangat cantik oleh Kepre di second half berjaya membuahkan hasil untuk assist kepada Fayyad Zulkifli untuk gol penyamaan Kedah pada perlawanan semalam. Jadi pujian harus diberikan kepada Kepre kerana membuktikan yang dia boleh juga bermain sebagai penyerang tunggal untuk pasukan Kedah. Jadi lepas ni mungkin Kedah boleh kekalkan first 11 macam ni kot. Sama ada guna Kepre ataupun Kepah saja dalam first 11. Saya rasa lah kan, tak perlu nak guna dua-dua. Kalau guna dua-dua macam tak berapa best sangat tengok kan. Kalau guna seorang ni rasa syok tengok game semalam kan. Itu yang saya suka untuk pasukan Kedah selepas Kepre bermain sebagai seorang striker untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Sebab apa Kepre ni? Sebab satu, dia boleh dribbling, dia ada kelebihan untuk gelecek. Yang kedua, dia punya ball control pun lawa. Yang ketiga, dia punya work rate ataupun kerja keras atas padang pun memang tinggi. Yang keempat, dia ada kepantasan dan juga kelajuan yang boleh mengalahkan pertahanan pihak lawan dengan mudah. Kalau Kepah dia tak ada benda tu sangat, dia tak boleh dribble, dia tak boleh nak ball control lawa, dia tak boleh nak gelecek dan sebagainya. Tetapi finishing memang Kepah lagi better lah daripada Kepre kan. Yang tu yang penting lah. Jadi saya rasa tu sebab Coach Aidil guna double K sebagai gandingan. Tapi bagi saya lebih better guna salah seorang dulu untuk setiap game. Kalau macam game semalam Kepre boleh hidup, kenapa kita tak cuba untuk guna game lepas ni kita guna Kepah saja ataupun guna Kepre saja sebagai striker. Itu yang pertama saya suka apabila Kepre bermain di bahagian striker. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Kedah ataupun kelebihan pasukan Kedah yang saya nampak semalam adalah apabila kemasukan Fayyad Zulkifli waktu 5 minit sebelum tamatnya first half, kita dah nampak yang kemasukan Fayyad ni memberi impak yang positif kepada pasukan Kedah. Tetapi apa yang lebih menggerunkan, lebih tertarik pasukan Kedah ni lebih hebat pada second half adalah apabila kemasukan Azamuddin Akil, Rozaimi Abdul Rahman dan juga Fazrul Daniel. Yang mana kemasukan player muda dan juga seorang player tua iaitu Azamuddin memberi impak yang sangat positif kepada pasukan Kedah. Apabila Fayyad, Azamuddin dan juga Fazrul serta Rozaimi berjaya menggerakkan serangan ke arah KL City bertali arus, yang mana mereka menggunakan technical individu yang sangat baik. Mereka ada speed dan juga kepantasan yang sangat baik. Mereka punya ball control pun sangat baik. Yang mana dengan adanya 4 orang ni masuk waktu second half, waktu minit ke-70 tu, Kedah punya corak permainan memang daripada slow tiba-tiba jadi laju gila. Ball movement, pergerakan bola pasukan Kedah tu memang sangat-sangat lancar dan smooth lah. Orang putih kata kan, lincin gila lah waktu lepas kemasukan Fayyad. Lepas tu Fayyad pula ada backup daripada Azamuddin, ada backup daripada tengah, ada Fazrul Daniel, ada daripada Rozaimi. Yang tu lah titik permulaan game pasukan Kedah bermain dengan sangat lawa selepas
komplitnya pertukaran yang keempat dengan membawa masuk Rozaimi. Jadi bagi saya waktu game semalam, game changer ataupun player-player yang merubah game pada peluang semalam adalah Fayad, Fazrul Daniel, Azamuddin dan juga Rozaimi. Yang mana mereka 4 orang ni lah yang mengubah corak permainan Kedah daripada tak best langsung kepada menarik gila. Kira macam lagi intens, lagi syok, lagi penonton nak tengok, wow macam ni ke Kedah main. Tak sangka Kedah boleh main macam ni kan. Itulah 4 player ni buat dalam padang pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka. Fayad punya kelajuan, kepantasan, dia punya dribble padu. Azamuddin, walaupun dia tua, dia masih lagi boleh berikan performance yang sangat baik. Fazrul Daniel, dia masuk di bahagian tengah, kita boleh nampak yang bahagian tengah Kedah lebih compact, lebih stabil, lebih konsisten, lebih berani untuk melakukan serangan ke hadapan. Sebab apa? Sebab adanya Fazrul Daniel di bahagian tengah dan juga support di bahagian kiri ada Fayad, di bahagian kanan ada Azamuddin. Itu sebab Kedah lebih mobility ataupun ball movement Kedah lebih lancak di second half disebabkan pertukaran 4 player ni. Okey, itu yang kedua saya suka tentang Kedah. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang Kedah adalah Riza Ghazali. Dengan kepulangan Riza Ghazali pada perlawanan semalam, kita boleh lihat yang Riza Ghazali memang berada di tahap performance yang sangat-sangat baik walaupun baru lega daripada injured, tetapi dia menunjukkan yang dia adalah seorang player yang memang sentiasa beri 100% kepada pasukan daripada segi overlapping, support pasukan Kedah ketika menyerang. Daripada segi bertahan, memang dia superb. Kita boleh tengok walau overlapping yang dilakukan oleh Rizal banyak membantu dengan buat crossing dan sebagainya. Ketika bertahan pula, Rizal memang solid dan kental lah. Memang orang kata apa, player-player KL ni tak mau guna langsung belah kanan Kedah ni. Sebab apa? Ada Rizal. Kalau mereka pergi kot belah Rizal saja, memang mereka kena bantai lah. Mereka kena tackle, mereka kena clear ball. Mereka tak boleh nak tembusi ataupun tak boleh nak penetrate bahagian kanan Kedah sebab ada Rizal. Contoh saya bagi pada perlawanan semalam, Daniel Ting, dia cuba nak lakukan overlapping di bahagian kanan, tetapi tengok-tengok dia kena fight dengan Rizal. Rizal punya speed lagi laju pada Daniel Ting. Rizal punya body figure lagi kuat, lagi solid daripada orang panggil apa, daripada Daniel Ting. Rizal dengan mudah je dia body Daniel Ting tu terpelanting kan, tepi kan. Macam tu saja Rizal boleh patahkan serangan pemain-pemain pasukan KL di bahagian kanan. Itu yang saya suka tentang Riza Ghazali lah. Memang solid. Lepas tu dia suka support pula di bahagian attacking. Itu apa yang saya suka. Okey, kita puji banyak sangat, kita sembang pasal kelemahan pula lah. Okey, kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam, yang pertama di bahagian pertahanan, iaitu di bahagian centre back dan juga pertahanan kiri, left back. Di bahagian right back memang kita tak payah kacau lah, sebab memang solid, memang kental. Tetapi di bahagian tengah, iaitu gandingan Rodney Kevin dan juga Renan Alves semalam adalah pertama kali digandingkan. Dan saya dapat lihat yang mereka berdua ni masih lagi tercari-cari keserasian dan juga kesefahaman. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat gol pertama KL, Paulo Josu itu, dua player tengah ni, pertahanan tengah Kedah ni, Rodney dengan Renan boleh pi buka ruang untuk kawan tu shoot. Tak ada pi tutup, tak ada pi challenge ball pun kan. Jadi saya rasa mereka dua ni perlukan game yang lebih banyak bersama untuk tingkatkan keserasian, chemistry dan juga kesefahaman. Dan yang paling penting, mereka kena perbaiki daripada communication juga. Sebab kita tengok goal corner pun tak ada orang marking Giancarlo tu kan. Tak ada orang challenge, bukan tak ada orang marking. Jadi benda tu perlu diperbaiki lah untuk pertahanan Kedah di bahagian tengah. Manakala yang kedua, kelemahan Kedah di bahagian pertahanan adalah di bahagian kiri, iaitu Arif Fahan. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat KL City memang guna belah kiri Kedah saja untuk attack. Sebab mereka nak masuk belah kanan, mereka nak penetrate belah kanan, tak boleh. Jadi mereka guna belah kiri Kedah yang mana Arif Fahan main di situ kan. Sebab mereka nampak Arif Fahan ni sebagai lubuk. Jadi memang KL City guna bahagian kiri Kedah ni untuk attack gila-gilaan pada perlawanan semalam. Bukan kita nak kata Arif Fahan lemah dan sebagainya. Tak, Arif Fahan perlu diberi masa untuk dia kembali kepada prestasi dia yang sebenar. Dia perlu yakin kepada diri dia yang dia boleh bermain dengan performance yang terbaik macam dulu balik. Kita pun tahu dia memang baru lega daripada injured kan. Jadi kita perlu bagi dia ruang dan semangat untuk dia kembali macam dulu. Kalau tak, memang orang akan gunakan bahagian kiri Kedah ni sebagai lubuk ataupun sebagai tempat untuk mereka melakukan serangan. Sebab belah kanan Kedah dah memang solid. Itu apa yang kelemahan Kedah. Okey, kelemahan Kedah lagi adalah di bahagian midfield mereka, yang mana
Untuk first 11, mereka bawa turun Robi Ataya, Faizal Ghazli dan juga Syazwan Zainon. Yang mana 3 player ni bagi saya tidak memberi apa-apa impak yang positif kepada pasukan, terutamanya Robi Ataya. Sebab apa Robi Ataya tak boleh nak bagi impak yang positif kepada pasukan, sedangkan waktu dia main dengan UiTM dulu dia bagus. Antara satu sebab dia, Robi Ataya ni adalah seorang player yang skillful dan juga fancy, yang mana corak permainan beliau adalah bermain dengan ball control yang lawa dan dia akan passing bola ke hadapan. Itu yang menjadi masalah. Tetap dalam corak permainan taktikal Aidil Syahril, pemain-pemain perlu release ataupun lepaskan bola dengan lebih awal. Jika pemain lambat nak lepaskan bola, maka pergerakan pemain akan jadi lambat. Robi Ataya adalah seorang player yang suka simpan bola lama sangat. Dia simpan bola lama sangat, dia lambat untuk lepaskan bola. Jadi dia tak ada support daripada orang. Maka bila dia pegang bola lama sangat, player-player lawan akan tekan dia hingga dia hilang bola. Jadi dengan mudah jelah Robi Ataya ni boleh hilang bola kan, sebab dia suka sangat control ball lama dan sebagainya, suka nak tunjuk skill dan sebagainya. Bagi saya dalam bola sepak, skill tu penting, tapi janganlah terlalu mementingkan skill sehingga kita tak boleh bagi something kepada pasukan. Tu sebab Robi Ataya ni tak boleh function sangat dalam pasukan Kedah. Tu sebab bila mana masuk Fayyad, kita boleh nampak yang bila mana masuk Fayyad, mereka bermain dengan lebih laju. Sebab apa? Sebab Fayyad ni dia ada kelebihan daripada ball control, dribbling, skill, semua dia ada. Dia boleh gelecek apa semua. Tapi Robi Ataya ni dia tak ada speed, dia tak ada kelajuan, dia tak boleh gelecek. Dia nak harapkan ball control dia yang lawa tu saja dan juga quality passing. Tetapi bila dia ada benda tu, dia tak boleh nak convert, dia tak boleh nak supply bola ke hadapan. Sebab apa? Sebab dia suka pegang bola tu lama sangat kan. Jadi dia perlu belajar untuk lepas bola lebih cepat. Kalau tak memang payah Robi Ataya nak perform kat Kedah kan. Sebab duk tunjuk yang dia ada skill buat apa, lepaslah bola awal sikit kan. Tu untuk kelemahan pasukan Kedah, apa yang saya nampak. Okey, kita masuk kepada pasukan KL. Untuk pasukan KL memang boleh dikatakan agak kecewa lah selepas kena comeback kan. Sebab pada perlawanan semalam boleh saya katakan sebelum masuknya minit 70, KL adalah pasukan yang memang bermain dengan momentum dan juga prestasi yang sangat baik, terutamanya di bahagian tengah, iaitu kapten mereka Paulo Josu. Paulo Josu pada perlawanan semalam menunjukkan yang bahagian midfield KL memang adalah yang perlu dijaga, yang mana mereka mempunyai kreativiti, mereka mempunyai momentum yang sangat baik, konsistensi, mereka mempunyai stability dan juga sangat-sangat mobile di bahagian tengah untuk menggerakkan serangan. Bahkan pada perlawanan semalam boleh dikatakan banyak gerakan-gerakan serangan yang dilakukan di bahagian tengah tetapi gagal untuk disudahkan oleh bahagian serangan KL yang diketuai oleh Romain Morales. Itu yang apa yang saya nampak tentang kehebatan pasukan KL pada perlawanan semalam. Yang kedua, kehebatan pasukan KL juga adalah terletak kepada keeper mereka, iaitu Mendoza, yang mana pada perlawanan semalam dia beberapa kali menyelamatkan percubaan jarak jauh daripada player-player Kedah. Jadi benda tu harus diberi pujian kan. Kalau tak disebabkan kecekapan keeper KL, kemungkinan Kedah dah berpesta gol. Dan barisan pertahanan yang diketuai oleh Irfan Zakaria pun menunjukkan satu persembahan yang sangat menarik. Mereka begitu solid sehinggalah masuk minit 70 mereka terkapai-kapai sebabkan pertukaran yang dilakukan oleh Boyan Hodak tidak memberi apa-apa impak positif kepada pasukan pada perlawanan semalam. Okey, tu apa yang saya suka tentang pasukan KL. Kelemahan pasukan KL pada perlawanan semalam, yang pertama, mereka tiada striker tulen, iaitu pada game-game yang dulu sebelum Dominic injured, mereka mengharapkan Dominic untuk menjaringkan gol. Tetapi selepas Dominic da Silva injured, mereka dah tak ada striker tulen yang boleh mengganti tempat Dominic. Tu sebab kita boleh lihat gameplay pasukan KL City memang compact dan memang best di bahagian tengah, tetapi bila masuk di bahagian final third pihak lawan, mereka tak ada siapa yang boleh support dan mereka tak boleh nak passing bola ke striker untuk jaringkan gol sebab mereka tiada striker tulen. Yang kedua, percaturan Boyan Hodak memakan diri sendiri, yang mana dia tukar player untuk bermain sebagai defensif, tetapi dia membawa masuk player-player simpanan yang bagi saya tak ready untuk game semalam, yang menyebabkan kekalahan, yang mana game pemain-pemain baru masuk tak fokus, banyak lalai dan sebagainya, yang menyebabkan kesilapan mudah untuk pasukan Kedah ambil kesempatan untuk jaringkan gol. Contoh saya bagi gol ketiga Kedah melalui assist daripada Renan Alves tu, yang mana defend KL tak challenge langsung. Renan tu duk biak, tiba-tiba Renan boleh lompat dada, Kipre pergi shoot, ruang kosong, tak ada marking, tak ada apa, tak
tak tutup ruang dan sebagainya, memang ruang kosong, Kipri boleh shoot macam tu saja gol. Jadi itu untuk alasan saya untuk pasukan KL. Secara overallnya memang kedua-dua tim agak seimbang, tapi keputusan memihak kepada pasukan Kedah. Kalau nak cakap pasal penalti tak penalti tu, kita serah kat ref lah. Ref memang buat keputusan macam tu kan. Saya tak boleh nak komen. Kalau nampak daripada segi mata kasar, memang tak nampak touching, tapi dah ref bagi penalti, buat macam mana? And ada orang kata suruh pakai VAR apa semua kan. Jadi VAR makan kos tinggi. Mungkin lambat lagi Liga Malaysia nak guna VAR kan. Tapi apapun, keputusan semalam dah 3-2. Memang kita kena terima. Kalau komplain banyak-banyak pun, kita tak boleh nak buat apa. Bak kata Boyan Hodak, bila ada perkara berkaitan dengan referee ni, kita kena diam je kan. Okay, Assalamualaikum.